Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, syukur kepada Allah SWT. Kali ini kita berkuliah sekali lagi secara live. Kali ini kuliah zuhur, iaitu kita menyambung kitab Mukashafatul Qulub daripada Imam Al-Ghazali. Mukashafatul Qulub memasuk penenang jiwa, yang ini kita masuk bab 17, iaitu amanat dan taubat. Tuan-tuan dan puan rahmat Allah sekalian, dirawikan dari Muhammad bin Munkadar berkata, ku dengar ayahku berkata, satu hari Sufyan As-Sawri ketika tawaf melihat lelaki yang selalu membaca selawat Nabi SAW ketika duduk maupun bangun. Sufyan bertanya, kau tidak bertasbih atau bertahlil dan kau ganti dengan selawat pada Rasulullah SAW? Apakah dalam hal ini ada sesuatu padamu? Dia bertanya kembali, siapakah engkau? Aku menjawab, aku Sufyan. Kemudian dia menerangkan, kalau engkau tidak seorang zahid, tidak kuceritakan perihalku dan tidak kuberitahu rahsia ini kepadamu. Kemudian lelaki itu berkata kepadaku, ayahku menunaikan haji ke Baitullah. Di satu tempat beliau sakit, aku menunggu sampai beliau meninggal. Tiba-tiba wajahnya menjadi hitam. Maka aku berkata, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Lalu aku tutup wajahnya. Aku bersedih hingga tertidur. Lalu aku bermimpi melihat lelaki itu berwajah tampan, berpakaian cantik dan harum baunya. Dia berjalan mendekati ayahku dan membuka selimutnya serta mengusap-ngusap tangannya ke wajah beliau hingga kembali menjadi putih. Lalu dia berlalu, maka ku tarik pakaiannya sambil kutanya, wahai hamba Allah, siapakah engkau lantaran engkau Allah berikan nikmat pada ayahku di negeri asing? Dia berkata, tidakkah kenal kau tentang aku? Akulah Muhammad bin Abdullah, pemilik Al-Quran. Adapun orang tuamu memang keterlaluan, tapi dia banyak membaca selawat kepadaku. Ketika dia ditimpa bencana, dia memohon pertolongan padaku, sedang aku penolong orang yang membaca selawat padaku. Kemudian aku terbangun dan wajah ayahku kembali putih. Maknanya tuan-tuan dan sekalian, kita macam mana pun jangan kita tinggalkan selawat, kerana selawat ni cukup penting tuan-tuan dan puan sekalian. Dengan selawat ni mudah-mudahan dapat membuka jalan supaya Nabi Muhammad SAW boleh membantu kita di akhirat nanti. Dirawikan dari Amr bin Dinar dari Ja'far bin Nabi SAW, dari Nabi SAW baginda bersabda, siapa lupa membaca selawat padaku, salahlah ia meniti jalan di syurga. Amanah pula bererti memberi hak, sedangkan lawannya adalah khianat, bererti mengurangkan hak orang lain. Rasulullah SAW bersabda, pembohong, penipu dan pengkhianat tempatnya adalah di neraka. Baginda juga bersabda, sesiapa bekerja dengan manusia, dia tidak menzalimi mereka, dan apabila berkata tidak bohong, maka dia termasuk dalam kalangan orang-orang yang sempurna harga dirinya, terbukti keadilannya, dan mestilah berkawan dengannya. Seorang Arabi memuji suatu kaum. Dia berkata, mereka seorang yang baik dan memikat sebab menjaga amanat, tidak suka mengkhianati tanggungjawab, dan tak pernah mencabuli kehormatan seorang muslim. Mereka umat terbaik. Kini orang yang dipuji oleh Arabi itu telah tiada, dan kita lihat hanyalah pakaiannya sahaja. Sebagaimana di dalam syair, dengan siapa orang percaya dan dari mana teman yang mulia. Telah terjadi kebanyakan orang memakai topeng menutupi belang. Yang lain bersyair pula, telah pergi orang-orang harapan, penjaga negeri dari kehancuran. Dirawikan dari Huzaifah bahawa Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya amanah akan diangkat, dan manusia sama ada menjual diri, hampir tidak seorang pun menunaikan amanah hingga dikatakan pada Bani Fulan ada orang yang jujur. Sampaikan kata semua tu tak jujur, ada orang jujur kat situ. Macam itulah keadaannya. Dan ketahuilah bahawa taubat itu wajib berdasarkan beberapa ayat dan hadis. Allah SWT telah berfirman, bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, wahai orang-orang beriman, mudah-mudahan kamu mendapat kemenangan. Surah An-Nur ayat 31. Dan surah At-Tahrim ayat 8, wahai orang-orang beriman, bertaubatlah kamu kepada Allah dengan taubatan nasuha. Arti nasuha adalah niat murni kepada Allah dan bersih dari segala kekotoran. Kemudian tentang keutamaan taubat telah disebutkan dalam firman Allah, sesungguhnya Allah mengasihi orang-orang yang bertaubat dan mengasihi orang-orang yang bersuci. Surah Al-Baqarah ayat 222. Sabda Nabi SAW, orang bertaubat adalah kekasih Allah, dan orang yang bertaubat bagaikan orang yang tidak berdosa. Baginda juga bersabda, Allah SWT lebih suka taubat hamba mukmin daripada seorang lelaki yang datang ke tempat tidak aman, membawa kuda lengkap dengan bekalan makanan dan minuman, lalu dia tertidur sejenak, dan setelah bangun ternyata kudanya telah tiada. Dia mencarinya dengan susah payah, menahan panas dan haus, tapi tidak bertemu. Lalu dia berdoa, pulangkanlah kuda itu padaku. Lantas dia letakkan kepalanya di atas lengannya hingga tertidur. Tiba-tiba kuda itu telah berada di sisinya lengkap dengan bekalannya. Maka Allah SWT lebih suka taubat seorang hamba mukmin daripada lelaki itu menemukan kudanya. Dirawikan dari Al-Hasan, dia berkata,
Ketika Allah menerima taubat Adam AS, para malaikat mengucapkan selamat. Jibril dan Mikail menghampirinya seraya berkata, "Hai Adam, nampaknya merasa senang sekarang kerana Allah menerima taubatmu." Adam AS menyahut, "Hai Jibril, jika setelah taubat ini masih ada permintaan, di manakah makamku?" Lalu Allah memberi wahyu padanya, "Wahai Adam, kutimpakan kepada keturunanmu kepayahan dan kuterima taubat mereka. Jika mereka berdoa kepadaku, ku kabulkan seperti aku mengabulkanmu. Jika mereka memohon ampun, aku tidak bakhil. Aku maha dekat dan maha mengabulkan. Kuhimpun orang-orang yang bertaubat dari kubur dengan gembira dan senyum. Doanya dikabulkan." Rasulullah SAW bersabda, Allah menerima taubat bagi orang yang berbuat buruk dari malam sampai siang, atau dari siang sampai malam hingga terbit matahari. Yang perintah pasti menerima. Namun yang menerima belum tentu memerintah. Yang perintah pastilah dia yang menerima. Baginda juga bersabda, jika kau berbuat kesalahan memenuhi langit lalu menyesal, tentu Allah menerima taubatmu. Baginda bersabda lagi, seorang hamba berdosa namun dia bersamanya masuk syurga. Ditanyakan, bagaimana demikian Rasulullah? Dijawabnya, kerana matanya letih bertaubat dan juga menjauhi larangannya, sehinggalah masuk ke dalam syurga. Baginda bersabda juga, adalah penghapus dosa itu adalah penyesalan. Jadi makna nak tunjuk pentingnya taubat ni. Jangan kita lengah-lengahkan. Kita ni bila-bila masuk boleh mati. Dan bayangkan, jahat mana pun kita, banyak kemungkaran kita pernah buat, tapi jangan kita putus asa, bertaubatlah kepada Allah. Dan baginda bersabda lagi, orang yang bertaubat itu adalah seperti orang yang tidak berdosa. Dirawikan bahawa seorang Habsyi bertanya, "Ya Rasulullah, aku telah berbuat kejahatan, bolehkah aku bertaubat?" Baginda menjawab, "Boleh." Lantas dia pergi dan kembali lagi lalu berkata, "Ya Rasulullah, apakah dia melihat perbuatanku?" Baginda menjawab, "Ya." Lalu dia menjerit hingga terkeluar rohnya. Dirawikan bahawa ketika Allah melaknati iblis, ia minta agar ditangguhkan sisaannya. Lalu Allah menangguhkan sampai hari kiamat. Dia berkata demikian, "Kemuliaanmu akan kupengaruhi anak cucu Adam selagi dia bernyawa." Allah berkata, "Demi keagunganku, dan akan kupagari dia dengan taubat selagi dia bernyawa." Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya kebaikan itu dapat menghapuskan keburukan bagai air menghapuskan kotoran." Dari Sa'id bin Musayyab dia berkata, Allah menurunkan firman-Nya, "Sesungguhnya dia maha mengampun bagi orang-orang yang bertaubat." Dari Sa'id Musayyab ni beritahu apa tuan-tuan? Maknanya Allah maha mengampun bagi orang bertaubat. Makna pada satu penegasan dah diberi. Jadi kita tegaskan diri kita ni, bertegaslah pada diri kita ni untuk bertaubat kepada Allah. Letakkan dalam hati kita penyesalan. Mudah-mudahan dengan penyesalan, dengan taubat tu Allah akan berikan lebih lagi kepada kita. Allah akan ampunkan kita, malah akan murahkan rezeki kita lagi. Iaitu pada lelaki yang berdosa lalu taubat dan berdosa lagi kemudian bertaubat. Telah berkata Fudail, Allah berfirman, "Berikanlah kabar gembira bagi orang-orang yang berdosa bahawa jika mereka bertaubat akan diterima. Dan takutilah orang-orang yang siddiq bahawa jika aku letakkan keadilanku, tentu ku seksa mereka." Abdullah bin Umar berkata, "Sesiapa mengingati kesalahan dan hati menyesalinya, terhapuslah dosanya dari catatan." Dirawikan bahawa seorang Nabi melakukan dosa, lalu Allah memberikan wahyu, "Demi kemuliaanku, jika ku hitung akan ku seksa kamu." Nabi itu berkata, "Tuhanku, engkau adalah engkau, sedangkan aku adalah aku, dan kemudianmu. Jika tidak kau jaga aku, maka bengkoklah aku." Kemudian Allah SWT menjaganya. Dirawikan bahawa seorang lelaki bertanya kepada Ibnu Mas'ud tentang dosa yang disesali, bolehkah diterima taubatnya? Ibnu Mas'ud berpaling lalu menoleh lagi. Dia melihat kedua mata lelaki itu berkaca-kaca. Maka dia berkata, syurga itu ada 8 pintu. Kadang-kadang dibuka dan kadang-kadang ditutup kecuali pintu taubat. Di situ ada malaikat yang perintahkan tidak menutupnya. Beramallah dan jangan berputus asa. Dirawikan bahawa pemuda Bani Israel menyembah Allah selama 20 tahun lalu menderhakainya 20 tahun. Yang merasa janggut telah berubah dan dia bersedih lalu berkata, "Wahai Tuhanku, ku taati engkau 20 tahun dan ku derhakai engkau 20 tahun. Jika ku kembali kepadamu, adakah kau menerimaku?" Lalu dia mendengar satu suara berkata, "Kau memenuhiku, maka aku akan mengabulkanmu. Kamu tinggalkanku, maka aku tinggalkan kamu. Kamu derhaka padaku, maka ku tunggu engkau. Jika kembali padaku, tentu ku terima." Dirawikan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah SAW bersabda, ketika hamba bertaubat, Allah menerima dan melupakan malaikat hafazah akan keburukan yang ditulisnya, melupakan anggota badannya akan kesalahan yang diperbuat, serta melupakan bumi dan langit sebagai tempatnya agar dia datang di hari kiamat tanpa ada makhluk yang mempersaksikannya. Dirawikan dari Ali radhiyallahu anhu dari Nabi SAW bersabda, tertulis di sekitar arasy 4000 tahun sebelum makhluk tercipta, sesungguhnya aku pengampun orang yang bertaubat, beriman dan beramal soleh, kemudian mendapat petunjuk. Sesungguhnya segera bertaubat dari dosa besar maupun kecil adalah wajib. Membiasakan dosa kecil akan menjadi dosa besar pula. Dan orang-orang apabila mereka berbuat kejahatan atau menganiaya dirinya, mereka akan ingat akan Allah. Surah Ali Imran ayat 135.
Taubatan nasuha adalah taubat yang lahir batin, luar dalam betul usaha rasa menyesali perbuatan dan berazam untuk tidak mengulanginya lagi. Taubat lahirnya saja bagai panci ditutup sentera indah. Kalau ada taubat di luar sahaja, maka di ibarat di kain kita, diri kita ditutup dengan sutera, namun ketika orang membukanya akan berpaling jua sebab tak sanggup tengok akan kesalahan yang kita lakukan, sebab hanya di cover saja tuan-tuan. Demikianlah melihat orang yang lahirnya taat. Jika kedok itu dibuka di hari kiamat, maka mereka akan berpaling oleh kerana hatimu. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dia berkata, betapa banyak orang bertaubat ketika datang hari kiamat mengira dia telah bertaubat, tapi sebenarnya tidak, membendung sebab tanpa disertai dengan penyesalan, berjanji tidak akan mengulanginya, membendung kezaliman serta memperbanyakkan istighfar. Dengan demikian Allah akan menerima dan menghapuskan dosanya. Orang yang berakal haruslah mengekori dirinya dan tidak melupakan dosanya. Seperti yang dikatakan, wahai orang yang berdosa, masa silam jangan engkau lupa, taubatlah sebelum mati jika engkau mengakui. Abu Lais merawikan dengan sanadnya, dia berkata, Umar radhiyallahu anhu menghadap Rasulullah SAW dengan menangis. Baginda menegurnya, mengapa engkau menangis wahai Umar? Umar berkata, wahai Rasulullah, depan pintu itu ada seorang pemuda sedang menangis, sedang telah membakar hatiku. Baginda berkata, suruh dia masuk. Setelah pemuda itu masuk sambil menangis, Rasulullah menegurnya, mengapa engkau menangis wahai pemuda? Pemuda itu menjawab, ya Rasulullah, dosaku terlalu banyak telah membuatkan aku menangis. Aku takutkan kemarahan Allah menimpaku. Rasulullah SAW bersabda, apakah engkau sekutukan Allah? Tidak. Dia bertanya lagi, adakah kamu membunuh orang tanpa sebab? Dia jawab, tidak. Maka Rasulullah SAW berkata, Allah akan mengampuni dosamu meskipun dosamu setinggi langit dan sedalam bumi lapisan ketujuh. Namun lelaki berkata, dosaku lebih besar ya Rasulullah. Rasulullah bertanya lagi, dengan kursi, dia kata, kalau dengan kursi Allah tu mana lagi besar? Dia kata lagi besar lagi. Kan Rasulullah bertanya lagi, dengan arasy lebih besar dari itu. Rasulullah berkata, dengan keampunan Tuhan? Dia menjawab, tentu saja Allah lebih agung. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya tidak ada yang mengampuni akan dosa besar selain Tuhan yang Maha Agung ampunannya itu. Berkata, aku malu padamu ya Rasulullah. Rasulullah SAW berkata, tidak perlu, ceritakan saja. Lalu pemuda itu bercerita. Ini kisah ni tuan-tuan, kena dengar kisah. Dosa yang dibuat ni dahsyat, tuan-tuan. Lelaki ni kata, aku telah menggali kubur salah seorang gadis Ansar 7 tahun lalu. Ku ambil kain kafannya dan ku buang dia tidak jauh. Lalu syaitan menggoda aku hingga aku kembali dan menjimaknya, dan ku buangnya tidak jauh dari situ. Maknanya dia bersama dengan mayat ni. Tiba-tiba gadis itu berdiri dan berkata, celaka engkau wahai pemuda, tidakkah kau malu berhutang dengan orang yang zalim? Dengan orang yang zalim kepada orang yang dizalimi. Kau tinggalkan aku telanjang di antara mayat yang kau buat aku junub di hadapan Allah. Lalu Rasulullah SAW tersentak dan membelakanginya lalu berkata, wahai orang fasik, seeloknya neraka lah tempat selayaknya untukmu, keluarlah kau dariku. Masa tu Rasulullah pun terkejut dengan cerita tu. Tak peranjat, tetapi kisah ni tak habis lagi, nanti dulu. Pemuda itu keluar dan bertaubat kepada Allah 40 malam. Setelah selesai menghadap mukanya ke langit lalu berkata, ya Tuhan Muhammad, Adam dan Ibrahim, jika engkau ampuni aku, beritahukan kepada Muhammad dan sahabat-sahabatnya, jika tidak turunkanlah api dari langit, bakarlah aku dan selamatkan aku dari siksa di akhirat. Kemudian Jibril AS menghampiri Nabi SAW lalu berkata, ya Muhammad, Tuhan berkirim salam kepadamu dan bertanya padamu, apakah engkau menciptakan makhluk? Nabi SAW menjawab, tidak, bahkan dia yang menjadikanku dan mereka serta memberikan rezeki kepadaku dan mereka. Jibril berkata, dan Allah telah berfirman padamu bahawa dia menerima taubat pemuda itu. Kemudian Nabi SAW mengundangnya dan memberi khabar gembira bahawa Allah telah menerima taubatnya. Bayangkan dosa yang sebesar itu pun Allah ampunkan dengan satu syarat. Apa dia? Kita minta ampun betul-betul, menyesali perbuatan kita dan berazam untuk tidak mengulanginya lagi. Diceritakan bahawa zaman Nabi Musa ada seorang lelaki yang tidak pernah sudah dalam bertaubat. Jika bertaubat, dia buat dosa lagi. Demikianlah sampai 20 tahun. Lalu Allah memberi wahyu kepada Nabi Musa AS, katakan pada hamba-Ku si fulan, aku murka padanya. Lalu Nabi Musa AS katakan hal itu kepadanya, sehingga dia bersedih dan pergi kepada Allah. Lalu berkata, habiskah rahmatmu atau engkau bakhil pada hamba-Mu? Jika dosa lebih besar dari ampunanmu, pada kemuliaan itu sifatmu yang qadim, sedangkan celah itu sifatku yang hadis. Adakah sifatku mengalahkan sifatmu? Jika kau tutup hamba-Mu dari rahmatmu, siapalah yang diharapkan mereka? Jika engkau tolak, siapakah yang mereka tuju ya Tuhanku? Jika rahmatmu telah habis dan mesti menyeksaku, maka bebankan padaku seksa semua hamba-Mu. Aku tebus mereka dengan diriku. Lalu Allah berfirman, wahai Musa, pergilah dan katakan, meskipun dosamu memenuhi bumi, tetap keampuni setelah aku tahu kesempurnaan kudrah, ampunan dan rahmatku. Rasulullah SAW bersabda, tidak ada suara yang lebih disukai Allah daripada suara rintihan hamba yang berdosa lalu bertaubat dan berkata, ya Tuhanku. Lalu Tuhan berkata, wahai hambaku, baiklah wahai hambaku, mintalah apa yang kau mahu.
Kau hamba-Ku seperti sebahagian malaikat-Ku. Aku di kanan, kiri dan atasmu, lebih dekat dari isi hatimu. Hai malaikat, saksikanlah bahawa aku telah mengampuni. Zunnun al-Masri radhiyallahu anhu berkata, Allah memiliki hamba-hamba yang menanam pohon-pohon kesalahan dan menyiramnya dengan taubat hingga berbuah duka dan penyesalan. Mereka gila, tapi sebenarnya tidak. Bahkan mereka lah yang membuatnya agar sabar atas bala. Hati mereka menerawang, fikiran mereka menjulang antara bintang, bernaung di bawah penyesalan. Membaca lembaran kesalahan membuat jiwanya bergetar hingga sampai ketinggian zuhud dengan tangga warak. Mereka paksa tinggalkan dunia dan suka kesederhanaan dan mengharapkan tali keselamatan. Ruh mereka damai di taman kemuliaan hingga tinggal di taman kenikmatan. Menahan keluh dan keinginan hingga turun dengan kefanaan ilmu dan meminum rawa hikmah. Naik perahu fatanah kecerdasan, terbawa angin keselamatan dalam lautan keselamatan hingga sampai ke taman kedamaian, kemuliaan dan karamah. Jadi tuan-tuan dan puan sekalian, itulah dia. Jadi makna kata dalam hidup kita ni amanah nak kena jaga, dan bila kita ni sedar bahawa kita ini berdosa, maka banyak-banyaklah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan dan puan yang rahmati Allah sekalian, jadi rasa cukup setakat tu untuk bab 17 bertaubat. Sesungguhnya Nabi sebut sebaik-baik orang yang berdosa adalah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi semua jangan lupa teruskan subscribe YouTube saya, YouTube Syamsul Debat TV, Syamsul Debat TV. Pastikan anda subscribe, dan nak komen pun boleh komen, nak share pun boleh share, ajak kawan-kawan ramai-ramai. InsyaAllah anda boleh melihat video-video terbaru di sana. Jadi saya ucap banyak salah silap, terkasar dan sebagainya. Sungguhnya baik itu datang dari Allah SWT, dan kurang itu berpunca dari kelemahan saya sebagai manusia biasa. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.